Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Hari ini kita ingin ulaskan satu isu yang nampak macam teknikal dan berat, yaitu isu tentang tarif Amerika Syarikat terhadap ekspor Malaysia. Tapi sebenarnya isu ini ada kaitan yang langsung dengan Sabah, ekonomi kita, dan masa depan negeri yang kita sayangi ini. Baru-baru ini, Datuk Seri Yong Teck Lee, bekas Ketua Menteri Sabah, ada membuat kenyataan yang agak menarik, yaitu beliau berkata yang ekonomi Sabah tidak akan terjejas sangat dengan tarif 24% yang dikenakan oleh Amerika Syarikat. Adakah itu benar? Atau adakah ini cuma sekadar ingin menenangkan orang ramai sahaja? Mari kita kupas bersama-sama dan jangan lupa kita akan masuk ke bagian yang penuh kontroversi selepas ulasan ini. Baiklah, jadi apakah yang Yong Teck Lee cakap sebenarnya? Beliau yang juga pengerusi POIC Sabah Sendirian Berhad dan juga Presiden SAPP berkata bahwa ekspor langsung Sabah ke Amerika Syarikat hanyalah sekitar 1% daripada jumlah keseluruhan ekspor Sabah. Dalam angka itu lebih kurang 1 bilion sahaja daripada jumlah 100 bilion ringgit ekspor tahunan negeri. Jadi dari sudut angka kasar memang nampak macam satu angka yang kecil. Tetapi sebelum kita setuju bulat-bulat, mari kita lihat jenis ekspor Sabah yang terlibat. Menurut Yong Teck Lee, kebanyakan ekspor Sabah bukan ke Amerika pun. Produk utama kita yaitu minyak dan gas, minyak sawit, kayu balak, makanan laut dan juga pasir silika, semuanya banyak diekspor ke negara-negara Asia Timur seperti China, Jepun, Korea, dan juga ke India, Eropa, negara-negara Asian, dan juga semenanjung Malaysia. So, bila tarif Amerika Syarikat dikenakan, logiknya memang nampak macam Sabah tidaklah terasa sangat. Tetapi yang menariknya, Yong Teck Lee juga ada menyebut bahwa ada beberapa produk Sabah yang tetap diekspor ke Amerika. Contohnya seperti minyak, gas, produk kayu, dan yang terbaru, foil tembaga. Katanya foil tembaga dari Sabah kini semakin banyak diekspor ke Amerika, dan yang paling melegakan, produk ini antara yang dikecualikan daripada tarif baru yang digelar reciprocal tariff ataupun Trump tariff. Jadi barang-barang ini tidak akan terjejas pun sebenarnya. Jadi adakah kita rasa atau adakah kamu rasa ini adalah berita yang baik? Dan bagi minyak sawit pula, Yong Teck Lee menjelaskan bahwa hanya sebahagian kecil saja diekspor ke Amerika. Majoritinya dihantar ke China, India, dan juga Eropa. Ini bermakna Sabah boleh mengalihkan ekspor dengan mudah kalau perlu. Tapi itu kalau permintaan dari negara-negara lain masih lagi kuat. Kalau ekonomi global merosot dan kuasa beli negara-negara pengimport ini jatuh, nah, masa itu Sabah tetap akan merasa tempiasnya. Beliau juga ada menyentuh pasal isu harga minyak dunia. Katanya kalau harga minyak jatuh, pendapatan Sabah mungkin akan berkurangan. Tetapi jangan risau, Petronas boleh meningkatkan pengeluaran minyak untuk mengimbangi kerugian itu. Beliau rujuk keputusan OPEC Plus ataupun OPEC Plus baru-baru ini yang tambah pengeluaran sebanyak 411.000 tong sehari. OPEC pula yakin permintaan global terhadap minyak dan gas masih lagi kukuh, jadi tidak perlu risau sangat, kata mereka. Satu lagi perkara yang Yong Teck Lee bangkitkan ialah Sabah sebenarnya banyak mendapat manfaat daripada RCEP ataupun Perjanjian Ekonomi Komprehensif Serantau. Dalam RCEP ini, negara-negara seperti China, Jepun, Korea Selatan, Australia, dan banyak lagi ada perjanjian untuk merendahkan tarif antara satu sama lain. Jadi, Sabah masih boleh mengekspor dengan kadar cukai rendah ke negara-negara ini. Sebab itulah beliau kata Sabah tidak perlu terlalu bimbang dengan tarif Amerika sebab pasaran utama kita masih lagi terbuka luas. Tetapi sekarang
Mari kita masuk pula ke bagian atau perbincangan yang ramai mungkin tidak berani untuk sentuh. Persoalannya, adakah Sabah betul-betul kebal daripada kesan ekonomi global ini? Baiklah, memang pun betul kita tidak bergantung kepada Amerika, tetapi kita sangat bergantung kepada China, Jepun, dan Eropa. Dan kita semua tahu ekonomi China sekarang pun sedang perlahan. Jepun pula sudah masuk fasa pertumbuhan negatif. Dan Eropa pula sedang menghadapi tekanan inflasi daripada konflik geopolitik. Jadi kalau semua negara ini kurangkan import, Sabah tetap akan terkesan, walaupun tidak melalui saluran Amerika Syarikat. Satu lagi, Sabah ini sangat bergantung kepada hasil bumi mereka, yaitu minyak, sawit, kayu, dan hasil-hasil ini bukan sahaja terdedah kepada turun naik harga pasaran, tetapi juga kepada tekanan antara bangsa. Kita juga pernah dengar dahulu yang Eropa ingin boikot sawit Malaysia atas alasan alam sekitar dan juga buruh paksa. NGO antarabangsa pun banyak mengkritik aktiviti pembalakan di Sabah. Jadi, walaupun produk kita laku keras, kalau tekanan politik dan sosial dari luar negara semakin kuat, kita tetap akan kena juga. Dan sekarang ini satu isu yang sentiasa menjadi topik panas, yaitu soal royalti minyak. Petronas memang boleh tingkatkan pengeluaran untuk cover kerugian akibat harga rendah, tetapi Sabah dapat apa sebenarnya? Setakat ini Sabah masih dapat 5% saja royalti minyak. Banyak pihak yang sudah mendesak supaya royalti ini dinaikkan kepada 10%, 20% atau sekurang-kurangnya dikaji semula. Tetapi masih belum ada keputusan yang konkret dari Kerajaan Persekutuan. Jadi oleh itu persoalannya, kalau hasil minyak Sabah meningkat tetapi negeri tidak dapat bahagian yang adil, siapa sebenarnya yang untung? Lagi satu, POIC Sabah memang satu proyek mega, tetapi infrastruktur logistik dan pelabuhan kita masih lagi perlahan kalau kita ingin bandingkan dengan Pelabuhan Kelang ataupun Pulau Pinang. Kalau Sabah betul-betul ingin menjadi hub ekspor serantau, kita kena ada pelabuhan bertaraf dunia, sistem kereta api yang efisien, dan jaringan jalan raya yang lancar. Tetapi sekarang ini berapa banyak kontena pun masih perlu dihantar ke Semenanjung dahulu sebelum diekspor. Ini menambahkan lagi kos dan menyukarkan pelabur asing untuk memilih Sabah sebagai pusat operasi. Dan yang terakhir kita kena tanya, adakah Sabah sedang dipinggirkan di dalam strategi ekonomi nasional? Banyak pelaburan asing masuk ke Selangor, Johor, dan Pulau Pinang, tetapi Sabah dapat apa? Setiap kali belanjawan dibentangkan, peruntukan pembangunan Sabah masih lagi rendah berbanding dengan negeri-negeri di Semenanjung. Dan bila kita bersuara, jawabannya apa? Sabah tidak terjejas pun dengan isu ini, atau Sabah pun sudah cukup bantuan. Tetapi adakah benar atau betulkah begitu? Jadi apabila Datuk Seri Yong Teck Lee kata Sabah tidak terjejas dengan tarif Amerika Syarikat, ya memang kalau dari satu sudut mungkin betul, tetapi jangan sampai kenyataan itu digunakan untuk menutup masalah yang lebih besar. Kita perlu melihat lebih luas, bukan sahaja pasal pasaran ekspor, tetapi juga struktur ekonomi, perjanjian royalti, kemudahan infrastruktur, dan keadilan dalam pengagihan hasil negara. Jadi, apakah pandangan Anda semua? Betulkah atau tidak Sabah ini tidak akan terjejas, atau sebenarnya kita sedang berdepan dengan risiko yang lebih besar kalau tidak ada perubahan dasar? Adakah Sabah sedang dipinggirkan di dalam perancangan ekonomi negara? Dan sampai bila kita ingin bergantung kepada hasil bumi sahaja? Baiklah, jangan lupa untuk tinggalkan komen, ulaskan komen serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Biarlah suara rakyat Sabah dan Malaysia Timur didengari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk lebih banyak kupasan isu semasa yang tidak hanya fokus Semenanjung,
tapi betul-betul mengangkat suara dari Borneo. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Jangan lupa, suara Anda penting dan bersama kita boleh ubah lanskap politik dan juga ekonomi negara. Sekian sahaja semua. Terima kasih.